Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Nur Aziz. Kad matchis bernombor 2020586691. Tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami ialah konsep dan aplikasinya menurut perspektif Islam dalam sukan tinju. Pendahuluannya. Bersukan merupakan sesuatu yang dituntut di dalam Islam. Ini dapat membentuk jasad yang sihat, lantas membina bina-bina umat Islam yang sihat. Aktiviti riadah yang membentuk seni bela diri juga dapat menganjurkan agar umat Islam menjadi umat yang kuat. Antara sukan yang dituntut dalam Islam ialah berenang, memanah dan berkuda. Tapi Islam juga menuntut kita untuk mempelajari seni bela diri. Antara contoh seni bela diri ialah silat, taekwondo dan sukan tinju. Saya akan terangkan apa itu sukan tinju. Sukan tinju ialah jenis sukan di mana dua orang peserta sama berat melawan antara satu sama lain dengan hanya menggunakan penumbuk dalam tempoh 1 hingga 3 minit yang dikenali sebagai round. Dalam sukan Olimpik dan profesional, peserta atau dikenali sebagai peninju akan bertumbuk sesama lawan sementara lawannya akan berlawan semula. Walau bagaimanapun, dalam sukan tinju yang dimainkan pasti akan ada keburukan dan kelemahannya. Antara kebaikan di dalam sukan tinju ialah sukan tinju dapat membentuk diri kita menjadi orang yang berdisiplin, berkarisma dan mempunyai kecerdasan badan yang tinggi. Ini adalah disebabkan setiap kali kita menghadiri latihan tinju, ia akan menjadikan kita seorang yang berdisiplin kerana mengikut waktu latihan yang telah ditetapkan oleh seseorang jurulatih. Dan di samping itu, kita juga boleh berlatih sendiri untuk mendapatkan kecerdasan badan yang tinggi. Bukan sahaja berlatih apabila ada jurulatih. Ia juga boleh melibatkan perkembangan manusia dalam pelbagai aspek seperti fizikal, mental, minda, sosial, emosi dan rohani. Antara keburukan tinju ialah tinju boleh membahayakan kesihatan badan kita kerana melibatkan pukulan yang kuat sehingga boleh mencederakan muka atau badan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Muallim. Nama saya Nur Azhara binti Abdul Razak. Nombor kad masjid saya ialah 2019-426-482. Jadi, perkara yang bakal saya bentangkan ialah mengenai konsep pergaulan sukan tinju dalam perspektif Islam. Agama Islam merupakan agama yang syumul, iaitu menyeluruh. Tidak pernah melarang untuk umat Islam melakukan perkara yang dikehendaki mereka, melainkan perkara itu bercanggah dengan peraturan dalam Islam. Begitu juga dengan aktiviti sukan, malah Islam menggalakkan dalam melakukan aktiviti sukan bagi bertujuan beriadah, menjaga kesihatan dan pertandingan secara sihat. Sukan juga dapat membantu dalam perkembangan manusia dari segi mental iaitu minda kita, fizikal, sosial dan rohani. Sebagai contoh, bila kita beriadah, kita dapat berjumpa dengan rakan, dapat berjumpa dengan jiran. Jadi kat situ wujudnya keharmonian sesama masyarakat. Kita dapat bergelak tawa, secara tidak langsung kita berasa seronok. Dengan cara tersebut, dapat membantu dalam mengurangkan stres yang mungkin dialami oleh individu.
Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Daripada ayat tersebut, bersesuaianlah dengan sukan yang saya bincangkan, iaitu sukan tinju, di mana sukan tinju ini merupakan sukan yang agresif, yang dahulunya hanya disertai oleh pihak lelaki dan sekarang disertai oleh pihak wanita. Pergaulan ini merupakan platform atau cara interaksi antara individu dalam bentuk kumpulan sejak dahulu lagi. Dalam sukan tinju semestinya terdapat pelbagai jenis pergaulan apabila sedang berlatih dan sebagainya. Jadi kita perlu menitik beratkan halal dan haram dalam sukan, terutama pada sukan yang ada penglibatan lelaki dan wanita. Adakah penglibatan wanita menyebabkan pergaulan bebas? Perkara itu tidak meletakkan 100% salah terhadap wanita. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Dari ayat tersebut, kita tahu bahawa setiap umat Islam tu perlu patuhi apa yang diperintahkan. Tiada sebarang pengecualian seperti contoh wanita yang berlatih bersama lelaki dengan tujuan supaya dapat bersaing dengan saingan yang kuat, atau sekumpulan lelaki dan wanita yang berpelukan untuk meraihkan kemenangan. Melainkan perkara itu sepatutnya dielakkan daripada terjadi, kerana tak perlu, dan ada pelbagai lagi cara yang boleh kita raikan dengan cara yang kita patuhi agama Islam. Melainkan perkara tersebut memudaratkan nyawa dan mungkin perkara yang amat memerlukan. Akhir sekali, apa yang dapat saya simpulkan, setiap apa yang kita lakukan sewajarnya dapat memberi manfaat kepada diri kita sendiri tanpa bercanggah dengan perintah Allah. Sekiranya perkara itu tak penting, sebaiknya kita elakkan. Dan perlulah kita ingat pada diri sendiri, segala yang dilakukan adalah demi keredaan dan keberkatan Allah, bukanlah kermurkaan. Sebagai contoh, dalam sukan tinju, perlulah individu tersebut menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, meskipun antara yang tua dan muda. Surah Al-Hujarat ayat 13. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Apabila kita bersukan dan menjaga maruah Islam, kita dapat menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dan dapat membuka mata agama lain bahawa agama Islam itu suci, murni, menghormati terhadap satu sama lain. Allah tidak melarang kita bergaul sesama masyarakat, tetapi jangan disebabkan kealpaan kita menyebabkan kemukaan Allah terhadap kita. Jadi kita perlulah patuhi etika dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Aiman bin Khairil Anwar. Nombor matrik 202011177709. Jadi untuk bahagian saya untuk hari ini, saya ingin membincangkan tentang konsep pemakaian sukan tinju dalam perspektif Islam. Yang pertama ialah aurat. Jadi apa itu aurat? Aurat ialah bahagian tubuh yang tidak boleh kelihatan atau wajib ditutup menurut hukum Islam. Aurat bagi lelaki ialah antara pusat dan lutut, manakala aurat bagi perempuan ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua tapak tangan. Yang kedua ialah sukan tinju. Di sini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sukan tinju ataupun boxing. Tinju ialah sejenis sukan yang dua orang peserta sama berat melawan antara satu sama lain dengan menggunakan penumbuk dalam siri tempoh 1 hingga 3 minit yang dikenali sebagai pusingan. Dalam divisyen sukan Olimpik dan profesional, peserta yang dikenali sebagai peninju mengelakkan tumbukan lawan sementara cuba menumbuk lawannya. Markah diberikan untuk tumbukan padu yang tepat pada kawasan sah di bahagian hadapan tubuh lawan atas pinggang.
peninju yang memperoleh mata tertinggi selepas pusingan yang ditetapkan akan diumumkan sebagai pemenang. Jadi di sini kita juga tahu bahawa pemakaian sukan tinju di peringkat antarabangsa juga adalah seperti seluar pendek bagi lelaki dan seluar pendek beserta baju bagi perempuan. Yang ketiga ialah tidak ada keringanan untuk mendedahkan aurat ketika bersukan. Aurat merupakan satu mahkota kehormatan, tidak kira bagi perempuan maupun lelaki, dan dari itu ia wajib dijaga bukan sahaja ketika mengerjakan sembahyang, bahkan ia wajib dijaga pada sepanjang masa hatta dalam rumah sekalipun. Jadi hendaklah diingatkan bahawa kita tidak ada kelonggaran untuk membuka aurat ketika bersukan. Alasan-alasan seperti panas, rimas, sukar membuat pergerakan semasa melakukan aktiviti dan sebagainya jika menutup aurat ketika bersukan tidak sekali-kali diterima oleh syarak. Dari itu, ketika bersukan kita hendaklah memakai pakaian yang bersesuaian, menutup aurat, tidak menjolok mata dan tidak menimbulkan fitnah. Perlu diingatkan juga bahawa pakaian yang menampakkan warna kulit atau susuk tubuh adalah sangat sekali ditegah oleh syarak dan tidak membadai walaupun pada zahirnya ia seolah-olah menutup aurat. Dan akhir sekali, sebagai kesimpulan, bagi merealisasikan rasa takwa dan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita menutup aurat dengan sempurna dan menghindarkan apa sahaja bentuk dan jenis pakaian yang melanggar aturan hukum syarak pada sepanjang masa, termasuk ketika melakukan aktiviti sukan. Aktiviti sukan yang ada pada asalnya diharuskan oleh syarak. Itu menjadi satu aktiviti yang mendatangkan dosa akibat kealpaan kita dalam menjaga adab berpakaian. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Aiman bin Abdul Razak. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep keadilan sukan tinju dalam perspektif Islam. Nombor kami saya 202033417. Yang pertama, sukan tinju adalah aktiviti fizikal yang dilakukan untuk berbagai tujuan seperti pertandingan keseluruhan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat suatu sukan itu. Misalnya, berenang secara misalnya dia akan dibuat penonton akan dikira sebagai sukan, tetapi berenang sendiri di dalam laut dilihat sebagai aktiviti dari manusia. Oleh kerana itu, dua unsur yang utama iaitu jasmani dan rohani, dia merupakan satu kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Seterusnya, dalam aktiviti sukan tinju, kita diberikan etika ketika bersukan oleh Islam, itu bertanding secara jujur dan adil. Antara etika yang perlu kita ikut dan patuh ialah tidak mendatangkan rasuah, persediaan dan sebagainya. Oleh itu, bersikap jujur dalam sukan ini amatlah dikalahkan kepada etik sukan kita pada hari ini. Keadilan dan jujur dalam dunia sukan ini amatlah penting. Jika tidak berlaku jujur, maka kemenangan dalam pertandingan itu tidak dapat dirasakan, malah pihak lawan juga akan turut merasakan tidak puas hati kerana tiada keadilan dalam bersukan. Seterusnya, antara konsep keadilan yang perlu kita tegakkan adalah menjauhi daripada rasuah ketika bersukan tinju, kerana rasuah adalah satu tindakan pemerasan yang tidak dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan tanpa ingat dirinya sendiri. Ini kerana apabila melalui prosedur biasa, dia tidak akan memberi apa-apa yang dikehendaki itu. Secara amnya, rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan kepada sebenarnya disalahgunakan dan tidak masuk kebaikan diri sendiri dan bersikap belas kasih dalam tindakannya. Jika diperlukan dalam apa juga urusan, Islam sangat umatnya berpegang mengamalkan budaya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum pada Ustaz dan
rakan-rakan saya. Nama saya Muhammad Nur Kamarudin Asyir Rizwan. Nama matrik saya 2020985537. Dan dalam slide ini saya akan menceritakan tentang adab dan akhlak dalam sukan tinju berasaskan Islam. Untuk pengenalan, tinju adalah sukan dan seni berdiri antara dua orang dengan saling pukul satu sama lain. Seterusnya, masalah hukum sukan tinju dalam Islam. Begitu juga boleh menyaksikan dan menonton pertandingan tinju dan pertandingan olahraga lain. Selama dilakukan oleh atlet profesional, tidak masalah menonton dan menyaksikan pertandingan ini secara berhadapan maupun di televisyen dan lainnya. Dan dalam sukan ini, ahli tinju perlu menjaga adab dan akhlak satu sama lain. Untuk menghasilkan seseorang yang berakhlak mulia, perlu adab diutarakan dalam kehidupan seharian seorang Islam, seperti adab berguru, adab menziarahi, adab pergaulan dan sebagainya. Dari seorang individu itu bangun tidur sehingga hendak tidur semula, berbagai adab diutarakan, tetapi di Malaysia walaupun orang Melayu kebanyakannya adalah orang Islam, tetapi tidak ramai yang memahami adab-adab ini kerana pendidikan tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, akhlak yang diamalkan oleh seorang Muslim. Akhlak yang diamalkan oleh seseorang Muslim akan mewarnai seluruh kehidupan dari segi fizikal, mental, emosi dan sosial serta rohani, sejajar dengan ketetapan Islam. Ianya lahir dari konsep ibadah yang sebenar. Jika ia bertanggungjawab dalam pembelajaran, ia akan berakhlak yang sama dalam perkara-perkara lain. Akhlak ini adalah hasil dari adab-adab yang telah diutarakan dari Al-Quran dan Sunnah. Antara nasihat Rasulullah SAW yang paling berharga adalah anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Contohnya adalah baginda sendiri seperti diungkapkan oleh Sayyidatina Aisyah. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Akhlak yang mulia, tiap individu perlu berpengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Ini bermakna pendidikan di Malaysia tidak membekalkan umat Islamnya dengan sempurna. Jenis-jenis akhlak mulia Rasulullah SAW. Akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah toleransi, pemaaf, adil, rendah diri dan penuh kasih sayang. Untuk membincangkan kriteria akhlak, perlu kita mendalami 4 ciri-ciri akhlak baginda: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Untuk individu Islam kebenaran itu perlu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini bermaksud sekiranya peraturan sukan yang bertentangan dengan mereka, peraturan itu tidak boleh ikut. Justeru, aktiviti sukan yang mempermainkan keadaan tersebut, sudah pastilah aktiviti tersebut ditolak. Perlu perbincangan mendalam dalam bab seterusnya. Yang kedua, amanah artinya benar. Benar boleh dipercayai. Perbezaan dengan sidik adalah amanah di sini juga melibatkan perhubungan dan kepercayaan terhadap tugas. Contohnya, tidak mengabaikan janji untuk menjalankan tugas, dan perjanjian sangat diperlukan dan disesuaikan dalam aktiviti sukan. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Semua firman Allah yang ditujukan untuk manusia disampaikan oleh baginda. Tidak ada yang disembunyikan walaupun ianya menyinggung baginda sendiri. Yang keempat, fatonah artinya bijaksana. Untuk memulakan kriteria ini ternampak pada saya hebatnya penyampaian Allah pada kita. Baginda bukan seorang yang pandai menulis dan membaca, tetapi seorang yang bijak mentafsir wahyu yang diturunkan, mempamerkan pada kita kebijaksanaan tidak ditentukan oleh kebolehan menulis dan membaca.
Kesimpulannya, dalam sukan yang agresif seperti tinju ini juga mempunyai adab dan akhlaknya. Selain itu, akhlak yang dapat kita contohi adalah dengan mengikut sifat-sifat baik Rasulullah. Walaupun sukan tinju ini dimainkan oleh orang Islam dan juga orang bukan Islam, ianya tetap ada peraturan yang dapat mendisiplinkan pesertanya. Justru akhlak ini juga boleh diamalkan oleh siapapun umat Islam ini kerana ianya akhlak Rasulullah SAW yang wajib kita contohi. Sekian, terima kasih. Dan ini saya akan mengakhiri pembentangan grup saya pada hari ini dengan penutup. Kesimpulannya, walaupun aktiviti sukan banyak mendatangkan implikasi yang buruk, namun kebaikannya mampu mengatasi keburukan yang ada. Jika semua pihak berganding bahu dalam memajukan sukan atau dalam negara, manfaat yang kita dapat daripada aktiviti sukan akan dapat dirasai oleh individu, masyarakat dan negara. Justru terpulanglah kepada diri kita sama ada menjadikan aktiviti sukan ini sebagai sesuatu yang baik atau sebaliknya. Kerana segala sesuatu yang baik di dunia ini, jika disalahgunakan, pasti akan menimbulkan perkara yang buruk. Walau dengan itu disarankan seorang pendidik sukan perlulah mempunyai ilmu yang mantap dalam agama Islam sebelum mengajar atlet yang lain. Walaupun sukan tinju pada zahirnya dilihat sebagai sukan yang ekstrim dan berbahaya, namun hakikatnya ia cukup selamat kerana peraturan pertandingan ditetapkan dalam menentukan keselamatan setiap petinju. Sukan ini mampu terdapat banyak manfaat sukan tinju terhadap kesihatan kita. Bukan sahaja ia bagus untuk melatih otot, tetapi ia juga bagus untuk organ dalaman, pergerakan dan daya tahap tubuh badan juga dapat ditingkatkan. Sekian sahaja daripada grup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.